Assalamualaikum, nama saya Amir Syafiq Adam Hamzah, dan kebenaran saya Perdana Arif bin Mazlan, Amarul Sazwan bin Muhammad Kamal Zuhairi. Pada hari ini saya akan menekankan mini projek 2 design station. Untuk slide pertama, introduction. Kok tergerak sih? Untuk introduction, dalam era globalisasi sekarang penggunaan laman web amat ketara berbanding sebelum ini. Kini penggunaan laman web dapat memudahkan seseorang melakukan sesuatu dengan mudah. Penggunaan laman web ini sangat berkesan kerana ia merupakan langkah yang sangat mudah untuk pengguna. Tempahan hotel adalah kemudahan untuk tempahan hotel, acara perjalanan dan penginapan lain untuk pelanggan. Mana-mana pelanggan perlu menempah hotel, mereka perlu melawat pejabat mereka untuk menyamat ketersediaan serta undangan. Ini akan membantu mereka menguruskan tempahan pelanggan dengan mudah dan juga memastikan data pelanggan lebih selamat. Ini juga akan membantu pelanggan untuk menjejaki perbezaan tempahan dalam talian pelanggan mereka serta membalas malu balas kepada pelanggan dengan mudah. Untuk slide seterusnya. Problem statement. Memandangkan tempahan hotel mempunyai sistem tempahan manual, mereka menghadapi beberapa masalah mengeluarkan permintaan tempahan pelanggan. Semua urusan tempahan yang diperlukan sedang dilakukan dalam salinan cetak. Oleh itu, menjadi lebih sukar bagi pelanggan untuk memastikan rekod dikemas kini sepanjang masa. Kekurangan ini telah mengetahui masalah tiada sistem online untuk hotel kerana masih menggunakan sistem manual. Seterusnya, pelanggan akan menghadapi masalah apabila maklumat dalam rekod keluar masuk produk tidak tepat kerana dibuat secara manual. Selepas itu, banyak masa dan tenaga diperlukan kerana memastikan maklumat tempahan penginapan dibuat secara manual dalam buku rekod penginapan dilakukan berulang kali. Objektif. Objektif yang utama ialah menyimpan semua rekod maklumat tambahan dan menyelenggara data secara sistematik untuk akses mudah apabila diperlukan pada bila-bila masa. Yang kedua, ia memberi peluang kepada sistem dan pelanggan untuk merancang, memilih dan melaksanakan dan menilai sistem. Untuk scope and constraints, project scope pertama ialah sistem pengguna untuk pelanggan yang suka menempah hotel mengikut kehendak pelanggan. Selepas itu adalah scope sistem. Fungsi sistem ini adalah untuk memudahkan pelanggan membuat tempahan hotel dan mengikut bajet pelanggan. Untuk kontras, kekarangan adalah kelulusan daripada pengurus hotel. Oleh itu, perlu memohon permintaan mereka kerana tanpa pengurus tidak dapat melaksanakan sistem ini dengan jayanya. Jadi itu kerana mungkin mereka lebih selesa dengan sistem lama mereka daripada sistem online. Sebab itu sistem down kerana kita tidak tahu apa yang berlaku pada sistem kita dan ia boleh berlaku pada bila-bila masa. Akhir sekali ialah mengenai keperluan bahasa. Pengisian persilah hanya dalam bahasa Inggeris, agak sukar bagi pengguna yang kurang mahir berbahasa Inggeris. Untuk projek significance, untuk questionnaire, mula membuat sesi soal sedidik dalam Google Form untuk melihat apakah pendapat atau reaksi terbaik daripada mereka dan fokus kepada pelanggan di kawasan penghampiran Kuala Dungun. Contohnya, membuat soalan pada borang Google seperti apakah penambahbaikan terbaik untuk sistem tempahan hotel dalam talian. Jika membuat demikian,
Itu kelebihan sistem ini kerana dapat mengetahui di mana kelemahan yang perlu diperbaiki dan juga boleh dibaiki dalam sistem ini. Untuk research, kumpulan ini mencari maklumat di web lain di Google. Lihat bagaimana pentadbir sistem dalam hotel lain menjalankan sistem mereka. Oleh itu, sistem kumpulan ini juga boleh digunakan sebagai rujukan untuk sistem ini. Selepas itu, ia juga dapat melihat sejauh manakah kecekapan sistem mereka dan boleh menambah baik untuk sistem ini. Untuk survei, mengumpul maklumat di kalangan pelanggan tentang sistem tambahan hotel dan talian. Dengan cara ini memudahkan kerja untuk menjalankan menyiasatan dan penilaian tentang sistem yang telah digunakan oleh mereka dan sistem baru yang akan dibangunkan. Untuk seterusnya, projek feasibility. Operational feasibility. Apabila sistem baharu ini dikenalikan, ia akan menjimatkan lebih banyak masa pelanggan. Pelanggan boleh mengetahui harga hotel mereka projek mereka. Technical feasibility. Setiap pesanan yang telah direkodkan akan dihantar kepada pihak pentadbiran untuk semakan dan penggagihan kerja. Schedule feasibility. Berdasarkan jadual, anggaran masa dalam projek ini adalah lebih kurang 14 minggu. Introduction review. Introduction review. Internet digunakan secara meluas oleh banyak organisasi, institusi malah untuk penggunaan berbada hari ini. Ini telah menjadi trend utama kerana cara ini menyediakan pertukaran maklumat cuma setiap hari. Lebih 400,000 rakaian di dunia hari ini sedang berkomunikasi antara satu sama lain. Internet juga digunakan untuk mengumpul maklumat mengenai sesuatu tempat seperti hotel dan juga membuat tambahan dengan hotel tersebut secara online. Pengenalan kajian literatur memperkatakan topik dan menyelidikan yang akan membantu memahami sistem tambahan hotel. Sistem sedia adanya serupa dengan sistem tambahan hotel. Objektif kajian literatur ini adalah untuk menganalisis kerja yang berkaitan dengan projek ini dan mekanisme yang digunakan dalam kajian lepas. Untuk seterusnya, observation page content. Ini observation page content. Inilah contohnya. Untuk slide selanjutnya akan disambung ke dalam Arif. Assalamualaikum, nama saya Fadlan Arif bin Mazlan. Saya akan menyambung pembentangan ini. Yang seterusnya ialah advantage of Vantage reservation. Advantage-nya ialah reka bentuk mudah, kurang arahan, lebih mudah untuk membuatnya dan tempahan mudah difahami. The online hotel reservation system dibangunkan untuk menggantikan proses manual tempahan bilik hotel atau sebarang kemudahan hotel lain. Sistem lama tidak memberi perkhidmatan kepada pelanggan dengan rekod pelanggan yang betul untuk tujuan kecemasan dan keselamatan. Usaha pengiklanan hotel itu panik dengan lawatan maya yang dibuat pada sistem. Yang seterusnya, ini adalah contoh page example 1. Seterusnya, advantage of example 1. Advantage-nya ialah full design but easy to use, many instruction and easy to make a reservation. Ini adalah address website dia. Matlamat projek ini adalah untuk membangunkan sistem untuk pelanggan hotel Ta'al yang berjaya membuat tempahan dalam talian dan segera mendapatkan pengesahan tempahan tentang tempahan mereka. Sistem ini akan direka bentuk dengan cara yang sesuai dan fleksibel yang akan menguji
dan mengesahkan sebarang input yang diberikan oleh pelanggan sebelum ini. Ini adalah contoh page example 2, iaitu Hotel Management System Dashboard. Advantage of page example 2. Kelebihannya ialah reka bentuk yang simple. Kemudian less instruction. Yang ketiga, easy to make reservation. Hotel management system membantu dalam menguruskan tugas harian hotel seperti menambah tempahan, mengedit tempahan, mengemaskini atau mencari tempahan hotel. Ini adalah contoh bagi page 3. Advantage ni ialah interface more attractive, iaitu interface tu lebih menarik, lebih banyak option dan lebih mudah digunakan. Imbasan hotel telah mencipta enjin carian untuk menjimatkan wang secara percuma, iaitu tiada kos tambahan. Ini juga mencari bilik yang sesuai untuk pelanggan. Matlamatnya adalah untuk membantu mencari penginapan yang sesuai keperluan pelanggan jika berpuas hati dengan tempahan. Terusnya ialah similarities of three website. Advantage-nya ialah interface more attractive, many option and easier to use. Imbasan hotel telah mencipta carian terbaik untuk menjimatkan wang secara percuma, iaitu tiada kos tambahan. Ini juga mencari bilik yang sesuai untuk pelanggan. Matlamatnya adalah untuk membantu mencari penginapan yang sesuai untuk keperluan pelanggan jika berpuas hati dengan tempahan. Seterusnya ialah metodologi. Metodologi ialah sistem pembangunan metana yang digunakan dalam merancang dan mengawal proses membangunkan sistem maklumat. Berbagai jenis metodologi pembangunan yang diterbitkan telah berkembang selama bertahun-tahun. Masing-masing mempunyai kekuatan dan kelemahan yang diiktiraf. Jenis projek sistem yang berbeza menggunakan metodologi yang tersedia yang paling sesuai dengan projek tertentu berdasarkan pelbagai proses pembangunan teknikal projek. Di bawah adalah jenis metodologi yang digunakan dalam pembangunan projek. Yang pertama ialah System Development Life Cycle SDLC. SDLC ialah model konseptual yang melibatkan satu siri fasa remaja yang digunakan dalam pengurusan projek untuk menyediakan model bagi pembangunan dan kitaran hayat perisian atau aplikasi. Setiap fasa kitaran hayat pembangunan mempunyai proses hasil tersendiri yang memasuki fasa seterusnya. Metodologi ini membantu dalam menghasilkan produk berkualiti tinggi yang menjimatkan kos dan berkesan. Fasa SDLC terdiri daripada perancangan, analisis, reka bentuk, pelaksanaan, ujian dan penyelenggaraan. Semua pembangunan projek mesti melalui fasa ini sebelum siap digunakan. Ini adalah contoh metodologi, iaitu waterfall methodology. Waterfall methodology ialah kaedah yang digunakan dalam projek pembangunan perisian. Dibahagikan kepada fasa berurutan di mana setiap fasa mesti diselesaikan sebelum fasa seterusnya boleh bermula. Model ini sering dianggap sebagai pendekatan klasik untuk SDLC dan mempunyai matlamat yang berbeza untuk setiap fasa pembangunan. Ini ialah waterfall model, bermula dengan requirement, seterusnya analisis, design, coding implementation, kemudian testing, operation deployment dan akhir sekali maintenance. Seterusnya metodologi chosen for this project. Metodologi yang dipilih untuk projek ini kerana development metodologi dipilih untuk projek ini ialah pembangunan waterfall. Metodologi ini kerana ia menunjukkan aliran proses dalam bentuk logik. Setiap fasa mesti diselesaikan sebelum fasa seterusnya boleh dimulakan. Ia kebanyakannya digunakan dalam proses mencipta perisian dan ia mudah difahami. Salah satu kelebihan yang akan memberi manfaat kepada projek ini ialah
kerja-kerja air terjun untuk projek keperluannya difahami dengan baik. The waterfall development membolehkan penjabatanan dan kawalan. Seterusnya, kos projek boleh dianggarkan setelah semua keperluan dikumpulkan dan ditarifkan. Seterusnya saya serahkan kepada Amrul Syazwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amrul Syazwan bin Muhammad Kamal Zuhairi, kat Matric F1109. Saya akan terangkan konteks diagram. Okay, di sini ada entity customer di mana kita akan buat reservation di proses online hotel reservation system, dan proses tu akan hantar ke hotel staff customer information kita, dan hotel staff akan bagi balik information kita, dan proses online hotel reservation akan bagi notice kepada customer, entity customer balik. Okay, next slide. Okay, di sini first customer akan sign up. So entity customer akan sign up ke proses sign up system. Lepas sudah sign up, proses ni akan bagi balik ke data store untuk login. Dan data store ni akan bagi balik login tu kepada proses, dan proses akan, jika approve, dia akan bagi balik ke customer. Terusnya customer akan, selepas dah login, customer akan dapat untuk check availability room. Dia akan check jika ada kekosongan, dan proses check availability akan dapatkan data daripada data booking data store, dan daripada data store tu dia akan bagi balik info tu kepada proses, dan dia akan bagi balik kepada customer untuk tahu kekosongan bilik. Seterusnya customer akan membuat booking, dan booking tu akan disavekan di data store booking, dan customer juga akan request bill info, akan request pembayaran, dan pembayaran tu akan meminta info daripada customer details. Selepas itu akan ada payment method. Staff akan bagi payment information kepada proses payment, dan proses ni akan request info payment dia daripada data store payment, dan selepas itu customer akan membuat bayaran di proses itu. Lepas customer dah buat bayaran, admin akan selesaikan semua sekali, iaitu akan request modification di proses property modification, dan akan membagi bilik room dan juga user. Dia akan save kepada data store room dan user. Okay, next slide. Ni flowchart untuk admin dengan user. Mula sekali dia akan start, dan kalau untuk admin dia akan terus login. Kalau untuk user dia akan register dulu. Lepas registration baru dia boleh login. Dan selepas itu kalau admin dengan user akan perlu login, dan kalau valid dia akan terus dapat masuk. Kalau tak valid dia akan ulang balik kepada login screen tadi. Selepas itu kalau jika dia adalah admin, kerja dia adalah untuk check availability ataupun untuk edit availability. Dan kalau untuk user pula, dia akan membuat tempahan ataupun mengedit tempahan, ataupun juga untuk cancel tempahan. Dan selepas itu dua-dua akan log out. Ni flowchart untuk staff pula. Kalau first untuk staff, dia akan masuk login. Kalau valid dia akan teruskan, kalau tidak dia akan pergi balik kepada login page. Staff akan first dia akan modify room, seterusnya dia akan update information. Lepas itu dia akan update booking information, dan seterusnya akan log out dan stop. Okay, next slide. Ini adalah reference kami. Itu first adalah untuk online hotel reservation. Boleh tengok lah untuk semua reference kami. Okay, next slide.
Ni Gantt chart kami. Planning dengan preliminary analysis ambil masa 3 minggu. Seterusnya defining requirement pula ambil masa 4 minggu. System designing ambil masa juga 4 minggu. Building ambil masa 5 minggu. Testing mengambil masa 3 minggu dan deployment mengambil masa 2 minggu. Ni cost planning. Untuk tangible cost kami, network cost Unified 500 Mbps berharga 250 sebulan. Yang kedua, software cost. Software cost adalah proses untuk forecasting financial dengan and needed to complete a project within a defined scope, iaitu berharga RM300. Dan ketiga, server rental digunakan untuk pembangunan dan juga testing phases, iaitu ambil berharga RM200 sebulan. Totalnya adalah RM800. Kedua, intangible cost. Intangible cost, first, outdoor cost. Detail dia adalah admin akan control sistem untuk mengambil cost untuk belajar lebih daripada more because admin does not have information untuk membuat sistem. Berharga dia adalah RM200. Yang kedua, maintenance server. Admin need to process of keeping a server of software updated and running so that komputer network boleh berjalan dengan sempurna. Berharga RM200. Total RM400 untuk intangible cost. Okay, next slide. Okay, conclusionnya, sistem tempahan hotel dalam talian dibangunkan untuk mengganti proses manual tempahan atau mana-mana kemudahan hotel yang lain. Sistem lama tidak memberi perkhidmatan kepada pelanggan dengan cara yang lebih baik. Sebaliknya, menjadikan data pelanggan terdedah. Sistem baru ini menyimpan rekod pelanggan yang betul untuk tujuan kecemasan dan keselamatan. Sistem ini mempunyai beberapa faedah untuk pelanggan juga. Ia tidak akan mengecas mereka dengan segera. Jadi secara keseluruhannya, sistem ini akan memberikan pelanggan persekitaran yang lebih mesra pengguna untuk membuat tempahan dalam talian. Okey, itu sahaja pada kumpulan kami. Terima kasih.